Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Yunus ayat 6 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang selisih berganti, dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi ada tanda-tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah kepada kaum yang mahu bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami pada hari akhirat untuk menerima balasan, dan yang tidak redha berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata, serta merasa tenang tenteram dengannya. Dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami, orang-orang yang demikian keadaan di dunia tempat kediaman mereka, di akhirat ialah neraka. Itu adalah disebabkan oleh keingkaran dan kederhakaan yang mereka telah lakukan. แท้จริงการสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวันและการที่อัลเลาะห์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณแก่ผู้ฝึกที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์แท้จริงบรรดาผู้ที่ไม่หวังจะพบกับเราอัลเลาะห์และพวกเขาพอใจต่อชีวิตในโลกดุนยานี้และพวกเขามั่นใจต่อโลกดุนยานี้และบรรดาผู้ละเลยต่อสัญญาต่างๆของเราอัลเลาะห์ชนเหล่านั้นแหละที่พำนักของพวกเขาคือนรกจะนำเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาได้กดไว้เอาไว้ Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah
الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم. الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله. Alhamdulillah. 3 ayat dari ayat-ayat Allah dapat kita membaca, mendengar bersama tadabbur. Mulai daripada ayat 6, 7 dan 8 surah Yunus juzuk yang ke-11. Dapat kita membaca di hadapan Allah As-Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladzi la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Dialah Allah yang senantiasa bersama dengan kita menambah, membalas ganjaran pahala yang begitu besar dan juga yang begitu banyak. Dan ialah Allah yang senantiasa memberi rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta beri kekuatan, kehebatan supaya dapat melawan nafsu amaratun bisu', syaitanir rajim yang menjadi musuh, waswas, mengganggu, menipu dalam hidup harian kami. Dan berilah kekuatan supaya kami dapat mempelajari ayat-ayat kamu setiap pagi selepas solat subahi secara berjamaah di masjid. Dan berilah kesehatan dan sekatan dan sembuhan daripada segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih lagi kita bersama dengan ayat-ayat kebesarannya, keagungannya, kejadian dia terhadap makhluk ini, sama ada matahari, sama ada bulan, dan ada Allahu Akbar. Ada juga perindaraan manazil, sama ada matahari dan juga bulan, tak lain tak bukan tujuan supaya nak hamba dia tahu adad sinin wal hisab. Awi tahu bilangnya tahun, awi tahu bilangnya hari-hari tu. Hari ni hari gapo, malam hari gapo, minggu ni minggu gapo, tahun ni tu tahun gapo, bulan gapo. Sepatut kita kena ingat orang Islam ni. Bulan-bulan Islam ada berapa 12 yang tersebut dalam Quran, mulai daripada Muharram pada Zulhijjah. Bila ada kena ingatlah Muharram. Sekarang kita duduk bulan gapo. Lalu ni kita duduk bulan Pak, iaitu bulan Jamadil Awal. Tak lama lah, Jamadil Akhir ajak sampai Ramadan. 3 bulan lebih lagi. Kita akan bersama pula dengan satu bulan, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Itulah tujuan yang Tuhan buat. Nampak kita tahu umur berapa orang kita lah ni. Boleh hitung. Kita ni umur khasari ketua orang ni.
dekat dengan kubur, kau nak pergi cari Tuhan, jumpa dengan Tuhan. Tujuan Tuhan buat matahari dan juga bulan tu. Pada hari ini ayat seterusnya dia kata inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada pertukaran ikhtilaf ni bertukar gimarilah. Malam dan juga siang hari. Waktu malam dan juga waktu siang hari. Tuhan mulai dengan malam dulu. Remcak, langkun, su, pangwan. Ini atau malam siang hari ni duk tukar semua. Semalam dah. Lah ni duk pergi kau nak cerah dah ni. Hadap kau nak cerah semata lah. Itu siapa duk cara duk gapo semua tu tu tu. Kita mengaji ya wa inna rabbakumullah. Royak so sapanya perselisihan malam dan gok siang tu adalah kejadian Tuhan dan dia ada untuk tak lain tak bukan untuk gapo untuk manusia ni supaya dapat faedah atau dapat kesenangan. Itu jadi malam dan gok siang hari untuk kesenangan manusia. Fahai pun prayota manut. Kalau tu buat malam tarik siang hari, Allah, gapo nak jadi? Tidur semua kok kita. Sebab malam ni untuk tidur, berehat. Kalau 24 jam tarik siang hari gak tidur semua. Seolah kata duduk selimut kita nak tidur semua. Tapi dah ada malam dan juga buat untuk siang hari. Siang hari untuk gapo kerja? Untuk cari rezeki Allah. Untuk menego, untuk menanam, untuk memotong, untuk kelauk, syaikat. Semua tu untuk siang hari. Ada pemalas untuk berehat. Untuk berehat. Untuk berehat apa? Tujuannya nak buat kecikam pula di siang hari. Kecikam pun ciwit untuk hidup kita hari. Subhanallah. Semua tu ya ada. Hikmah dia ada benda faedah tujuan untuk gapo manusia. Untuk manusia kita selaku manusia ni. Tapi sehingga di hari ini manusia dia langkit. Berdoa kerja sampai malam. Itu manusia kita. Kerja sampai malam. Setengah orang tu kerja oleh malam. Sehari tidur. Jadi terlalu awal. Setengah orang tak apalah. Sehari kerja tu apa ketik hok tu buat dah. Ada pemalas untuk berehat. Tapi ini masalahnya bila kita menyalahi perendaraan atau kejadian Tuhan, fitrah asaliah tu, manakala malam untuk berehat dan siang hari untuk bekerja. Tapi mereka jadi sesong ke soseng. Jadi sosong. Siang hari tidur. Ada lagu tu manusia. Malam kerja. Ini masya-Allah, na'udzubillah min zalik. Dan wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard, dan juga benda-benda yang Tuhan jadi di dalam langit-langit dan juga bumi. Jadi dalam langit dan juga dalam bumi. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi. Allah, langit-langit seperti gapo? Dan ni hujan air daripada langit tu. Mari. Dari langit juga ada matahari bulan. Daripada langit juga gapo? Buruhlah, kilatlah. Dan juga malaikat. Dan banyak lagi benda-benda yang kita tu tak tahu. Yang Tuhan buat. Benda-benda yang duduk di atas langit tu. Masya Allah. Dan wal ardi, bumi. Look ni. Tuhan buat benda banyak di atas dunia ni. Dari antaranya kita sendiri. Menata lah, kayu lah, tanaman tu tanaman ni lah, dan juga air laut, sungai. Waktu dalam air laut tu Allah berjenis-jenis menata jenis pasang ikan gapo semua. Air sungai pun baik. Subhanallah. Wah, semua ni tak ada tujuan kau lain. Dak untuk manusia. Tam mai chai no undai. Ko puah hai manut
Nah, kita kena tahu kata Tuhan buat untuk gapo semua ni, untuk manusia, untuk kita ni. Semua makhluk yang selain daripada kita duk khidmat marap cai kita belaka. Sang ni pua manuk, sang nu ko pua manuk tu sing tu yang, pua manuk tangan. Tetapi manusia dia ni lupa kata hak dia. Dia tak khabar kata tu adalah hak Tuhan. Tu adalah milik Tuhan yang sebenar. Yang hanya mu tu Tuhan wi. Wi sebagai suruh pinjam, mik kira buat cara, jaga wi molek guna wi kena. Kalau nak kata milik kita tu bukan kata sok modak lah, cokrau ya. Cokrau ya. 60 tahun, 40 tahun. Sebab itulah kalau kita nak kata dunia ni semua yang ada dalam dunia ni untuk kita, bukan hak kita dak. Kena faham situ molek. Semua dunia merudap cai kita tu, gotulah, gonilah semua tu untuk kita. Bukan hak kita dak. Kita ni bahasa pun hak dia. Ada tanah puluh-puluh rai hak dia. Ada harta banyak bahasa apa hak dia. Kita bahasa kata milik Tuhan. Ia hanya untuk dia ya saja. Bukan hak dia dak. Untuk sama tara ya. Sebab itulah kita guna malak, kita kena cara malak untuk kita kepada Allah. Untuk kita kepada agama Allah. Itulah harta yang bermanfaat. Yang bermanfaat, yang berfaedah. Selain daripada tu, harta saja. Sia-sia. Sebab itulah Tuhan buat ni mama khalaqallahu fis samawati wal ardi. Sama ada benda yang ada, sama ada benda tu ada pada langit-langit dan juga bumi. Semua tu la ayat Allah, la ayat pula. Mari la ayat dah. La ayatil liqaumin ya'lamun, bagi orang yang ambil nak tahu. Dan hari ini la ayatil liqaumin yattaqun, bagi kaum yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ayat-ayat Tuhan. Satu cara untuk kita tu nak dapat ketakwaan kepada Allah. Ya Tuhan sebut masalah matahari, sebut masalah bulan, sebut malam, sia hari. Kejadian ini. Tujuan dia la ayat belakang. La ayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat-ayat untuk kaum yang mahu fikir. La ayatil liqaumin ya'qilun. Untuk kaum yang berakal min setiap panjang. Allah pandai sang doi rai prayo tu sing tu yang untuk mikir, untuk orang yang ada akal. Wa ma khalaqal awan ja'alakumul laila wan nahara khilfatan. Khilfatan duk selisih lagi mari. Dah tukar lagi mari. Malam sia-sia malam. Liman arada an yazakkara. Bagi siapa yang untuk nak ingat Tuhan. Atau syukura, atau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bila kita mikir lagu tu dah, ke semua ayat Tuhan yang duduk ayat kita tu menyebab kita mari pasal takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah, langit masya-Allah hebatnya. Ada makhluk yang paling besar, agung sekali, menjadi penciptaan Allah sebesar-besar makhluk. Allah langit. Wak tidak ada gapo dia, tak ada merek cagak gapo dak. Nak kata tembuh, sekoh tak ada. Jo anu wak lagi dah sebelum Adam alaihissalam yang Tuhan atam ke alam dunia ni. Dah pun berpuluh-puluh tahun dunia tu duk wak sia-sia dah. La ilaha illallah. Itulah nak tunjuk kata kebesaran Allah bagi orang kaum yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada payah cara nak kenal Tuhan lagu tu. Mudah agama Islam. Untuk nak kenal Tuhan kita siapa? Tuhan sebut dalam surah ni. Awal ayat. So. Orang kita baca dengar, dia faham, dia boleh tahu. Oh, ni dia. Inna rabbakumullah, Tuhanku, yang nama Tuhan Allah tu. Subhanallahil azim. Tak ada kena mutar balik dak. Tak kena pakai ilmu kalam dak. Ilmu kalam ni pakai kau duk balik. Kau pusing kau tu, putar kau tu. Kadang-kadang tak faham pula dah. Nak ke mana tak tahu. Kau mengaji kau tak faham, kau mengaji kau tak faham. Tak faham siapa tua. Tu panggil ilmu kalam. Kalam, ilmu kalam ni bahaya.
bahaya kadang-kadang bawa kepada kita tu pelong juga. Duk banding Tuhan dengan makhluk, duk banding Tuhan lagu tu lagu ni. Tu hok ni hok pani hok senang sekali. Kita orang Islam pun pening dah apatah lagi orang mula-mula masuk Islam. Kalau lebih pening lagi rian arai sasana Islam cak lucak pacau menjak lega ni. Tak masuk Islam tu baik hak Islam lagi tu. Mainnya ayat Quran, masya-Allah, inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayat liqaumin yattaqun. La ayat liqaumin yatafakkarun. La ayat liqaumin yaqilun. Mesti pandai. Hai kit, haiนึกถึง itulah Tuhan kita, masya-Allah. Dan kita mendengar pula ayat seterusnya, ayat yang Tuhan nak sebut ayat di sini, orang yang hidup dia tu mereka mengutamakan dunia daripada akhirat. Hai ความสำคัญโลกนี้เนื้อโลกหน้า Subhanallah. Dia kata di sini innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak dipanggil la yarjuna liqa'ana, tak ada mikir langsung masalah akhirat, kata satu hari itu dia kena pergi jumpa dengan Tuhan. Tak ada pala sikit habuk. Ikut dia lah, ada pala sikit habuk, kata dia satu hari kena jumpa dengan Tuhan, dan di sana ada syurga, ada neraka. Bukan dia berasa kata tak ada takut kot neraka, dan tak ada berasa nak masuk syurga. La yarjuna liqa'ana, dia kata sini. Di mana syurga lah, neraka lah. Tak ada mikir sikit habuk masalah satu hari dia akan jumpa dengan Allah. Allah innal ladzina la yarjuna liqa'ana, ada mikir mati sore mati sore. Tak ada kata nak mewah insaf mikir terhadap diri. Kata orang mati itu adalah pergi cari Tuhan dah. Depan dia sama ada neraka atau syurga, dia tak ada takut sikit habuk neraka, dan tak berasa nak seronok masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lagu ni, ada sebab tu ayat ni. Dan fuak ni juga waradu bil hayatid dunya, Allah redha hidup dunia lebih daripada hidup akhirat. Bil hayatid dunya dia redha belaka, bermakna dia seronok dengan kehidupan dunia ni. Dalam agama Islam kita bukan tak sedunia, kita nak dunia sebab dunia ni lah untuk akhirat, menuju pada akhirat. Sebab dunia ni lah kita selamat akhirat. Kalau kita guna cara dunia, kita kena mengikut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau agama kita. Dapat syurga kerana dunia, tak ada pergi lain dah. Sebab tu dah bukan kata nak napi dunia untuk sedunia. Yang di sini bermakna dia berdoa, lupa akhirat, hidup seronok dengan dunia, berdoa. Siapa tak khabar mikir kata satu hari dia tu cari Allah Subhanahu wa taala. Dunia semata, tak dia duduk mikir dunia, tak nak mikir hidup sikit habuk. Apakah barang hak dia nak pergi sana sebagai sebiang tu? Bekal untuk akhirat, tak nak mikir sikit habuk. Redha dengan dunia ni. Boleh nak duduk tak dunia tu si mati tu. Tu. Lupa akhirat. Allah waradu bil hayatid dunya dan watma'annu biha. Allah merasai seronok, tamakninah, seronok dengan dunia ya duk. Semata-mata gapo serta merasa tenang tenteram dengan hidup dunia tu. Allah, tamakninah sungguh. Bahaya. Mungkin tak bahaya dak. Sebab itulah kita tak kita jauh kita tu betul. Kita orang Islam ni kena mengutamakan akhirat lebih daripada dunia. Ya kena situ. Kena mengutamakan akhirat lebih daripada dunia. Itu orang mukmin. Adapun orang yang bukan beriman, orang bukan mukmin, mereka mengutamakan dunia lebih akhirat.
Dunia ni dia panggil apa? Yang Tuhan sebut wabtaghi fima atakallah. Wabtaghi fima atakallah. Ayat wabtaghi fima atakallah ad-darul apa ni? Wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Tuhan sungguh bersungguh berkaca fima atakallah, yang mana Tuhan wi kamu tu untuk akhirat sungguh. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia tak jangan lupa. Mungkin kita tahu dunia akhirat tak leh, dunia jangan lupa, sekadar jangan lupa ya dunia tu. Bersungguh dengan akhirat, dunia hanya sekadar jangan lupa. Allah yang makna dunia pun Islam bergalak juga, kerja carilah rezeki Tuhan tu. Cari rezeki Tuhan, bekerjalah, buat kebun tu, buat kebun ni. Satu buatlah rumah, wicome, kedamaian kita, kenderaan apa semua kita ada. Tapi ingat akhirat. Buat untuk akhirat. Allah waradu bil hayatid dunya dan watma'annu biha. Wallazina hum an ayatina ghafilun, dan mereka itu juga Allah dari ayat-ayat Tuhan dia tu lupa. Ada ingat sikit apa ayat-ayat Tuhan. Tak ingat matahari pun tak ada berasa gapo, tak ingat bulan pun tak ada berasa gapo. Dunia hidup jalan tu tak ada berasa gapo. Ada ikatan dengan Tuhan sikit apa. Tengok langit Allah tak ada berasa sikit apa. Tu bukan orang mukmin. Orang mukmin kena ada ikatan dengan benda-benda lagu tu. Semoga kita tak termasuk dalam ayat Tuhan tu. Kita kata hum an ayatina ghafilun. Lalai lupa dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada sifat-sifat yang tersebut dalam ayat 7 ni, yang pertama la yarjuna liqa'ana. Tak ada mikir sikit apa kata satu hari tu dia akan jumpa dengan Tuhan. Di sana ada syurga dan neraka. Dan mereka itu waradu bil hayatid dunya, redha dengan hidup dunia lebih pada hidup akhirat. Dua, dan watma'annu biha, Allah serenuknya dengan hidup dunia tu. Serenuk dengan hidup dunia hak so tu. Yang tu jadi akhirat 99 kali ganda lagi. Berapa tiga? Dan yang keempat wallazina hum an ayatina ghafilun. Lupa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ni cucup dia gapo? Dia kata ulaika ma'wahumun nar. Orang-orang yang demikian keadaan mereka itu adalah kedaya dia di akhirat nanti itu an-nar, ialah neraka. Na'udzubillah min zalik. Balasan neraka nak ya. Tak ada ingat Tuhan sikit habuk, hidup redha dengan dunia semata-mata dan serenuk dengan dunia tu, lupa kepada ayat-ayat Tuhan. Maka di akhirat dia tu adalah tempat dia ma'wahumun nar. Subhanallah. Maka na'udzubillah minan nar bima kanu yaksimun, dengan apa mereka tu duk usaha duk tania belawai menetek engkar pupuk. Terus itu Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan mereka itu. Auzubillah min zalik. Itulah tiga kerajaan daripada pagi ini. Mulai daripada Tuhan waksi hari dan waksi malam, dan semua yang ada di atas langit dan juga di bumi, semua adalah itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betul daripada Allah sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.